Salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita sambung lagi dengan graf terarah dan graf tak terarah. Okey, jadi di sini ada dua contoh bentuk yang sama. Okey, jadi graf terarah, graf tak terarah. Jadi bezanya bagi graf terarah ni dia akan mempunyai arah. Contohnya okey, ini. Okey. Manakala graf tak terarah, dia tidak mempunyai arah pergerakan. Okey. Graf terarah ni adalah graf yang setiap tepinya, okey, setiap tepi ini adalah bucu yang dot-dot ni. Tepi ni mempunyai orientasi arah yang ditunjukkan oleh anak panah. Jadi kita nak kena pasti graf terarah tu bila dia ada simbol anak panah ni. Okey, manakala graf tak terarah ni graf yang setiap tepinya tiada orientasi arah. Okey, maknanya tak ada anak panah. Macam inilah. Okey, dia hanya ada dia ada bucu dan tepi. Okey, ini ada bucu, tepi, dan setiap tepinya ada orientasi arah ataupun pergerakan arah tu. Okey. Jadi setiap tepi ni yang menghubungkan dua bucu, dia hanya akan ada satu arah saja. Okey, dia tidak boleh ada dua arah. Contohnya, okey, ini bucu 1, bucu 2, arahnya contohnya 1:2. Okey, maknanya pergerakan 1 pergi kepada 2. Dia tidak boleh ada dua anak panah. Dia tidak boleh, contohnya ini buat garis lain yang mewakili yang ini. Dia tidak boleh ada anak panah begini. Okey, ini salah. Okey, dia hanya ada satu saja arah. Okey. Satu graf mudah atau graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi boleh dijadikan graf terarah dengan tepi-tepinya diberi orientasi arah. Okey, jadi kita nak tengok pula graf dan terarah tanpa gelong dan tidak berbilang tepi. Okey, contohnya yang macam inilah. Okey, jadi ini adalah contoh graf dan terarah yang tak ada gelong dan tak ada berbilangan tepi. Okey, jadi kita tengok ada bucu PQR dan ada tepi. Okey, dan setiap tepi itu ada anak panah. Okey, jadi ini adalah tepi di mana yang pertama tepi bagi PQ. Okey, ini tepi bagi PQ. Okey, jadi untuk E bagi PQ ataupun tepi PQ ini yang menghubungkan bucu P dan Q. P ini adalah bucu awal, manakala Q adalah bucu akhir. Okey, sebabkan kalau kita perhatikan pergerakan anak panah ini menuju dari P ke Q, maka ini P adalah bucu awal, Q adalah bucu akhir. Begitu juga yang tepi bagi RP. Okey, manakala bagi RP ini tepi bagi RP yang menghubungkan alhamdulillah R kepada P. Jadi R adalah bucu awal dan P adalah bucu akhir. Manakala bagi tepi yang menghubungkan Q dan R, Q ini adalah bucu awal, manakala R adalah bucu akhir. Okey, diingatkan sekali lagi, bucu awal ni ada pergerakan bermulanya, bucu akhir pergerakan yang bucu di mana ia berakhir. Contohnya bagi QR ini pergerakan dia dari Q ke R. Tengok anak panah dia, Q ke R. Jadi ini bucu awal dan R adalah bucu akhir. Okey. Okey, sekarang kita tengok graf terarah yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Kalau tadi yang tak ada gelong dan tak ada bilangan, yang tak ada gelong dan tidak berbilang tepi. Okey. Jadi kali ini
Kita tunjukkan ini tepi 1 ataupun E1, E2, E3 dan E4. Ini adalah tepi. Okey, dan ini bintik atau bucu P, bucu Q dan bucu R. Okey. Jadi kalau kita tengok setiap tepi ni ada arah pergerakan. Okey, jadi kita terus kepada E2. Nak buat E1 pun boleh. E1 ni sama macam yang di atas ni adalah P bucu awal dan Q bucu akhir. Contohnya E1 P bucu awal dan Q bucu akhir. Okey, manakala E2, okey, kita tengok E2 dari P ke R. Okey, tengok pergerakan dia. Jadi P bucu awal dan R adalah bucu akhir. Manakala bagi E3, okey, cikgu terlupa tanda satu lagi. Di sini ada E4, ini E5. Okey, sebab kita nak cerita yang ini nanti. Okey, E3 ni adalah R ke P. Jadi R bucu awal dan P bucu akhir. Dan E4 macam E1 juga, tiada masalah, iaitu dari Q ke R, Q bucu awal dan R bucu akhir. Okey, R ni ada bucu akhir. Dan E5. Okey, E5 ini yang kita nak tekankan. E5 ni, kalau kita perhatikan, kalau kita nak tulis kita nak tulis tepi dia. Kalau contoh yang E1 ni, patut tulis begini dulu, tak apalah. Contoh nak tulis tepi E1 ni merupakan PQ kan. Okey, kita terus kepada E5. E5 ni tepi dia adalah Q kan. Okey, jadi bila QQ ni, maka Q bucu awal dan Q juga bucu akhir. Ini berbilang tepi. Contohnya E2 ni bucu awal P, bucu akhir R. Dan 3 ni E3 bucu awal dia R, bucu akhir P. Bagi E5, bila kita nak tulis tepi QQ, maka Q adalah bucu awal, Q juga bucu akhir. Bagi gelong dia tiada arah pergerakan. Cuma bila kita tahu gelong ni dia boleh bergerak. Contohnya dari Q, dia bergerak dari sini kan. Dari Q pergi ke Q. Kalau dia bergerak dari contohnya ini sebelah kanan, okey, lepas tu dia boleh juga bergerak dari kiri ni. Okey, jadi dari Q ke Q juga. Okey, gelong ini contohnya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Sebab itu kalau kita ingat dalam kelas pembelajaran yang lepas, darjahnya ada 2. Okey, bilangan tepi. Okey, bilangan tepinya ada 2. Bagi setiap gelong, bilangan tepinya ada 2. Okey, itulah sebabnya ada 2. Okey, harap jelas di situ. Jadi kita akan sambung lagi. Okey, kita sambung dengan darjah in ataupun darjah in ini adalah bilangan tepi dengan arah yang menuju ke bucu itu. Okey, bila in menuju ke bucu itu, simbol adalah D in V. Okey, kita nak tengok darjah bahagian darjah pula. Okey, bagi darjah out, bilangan tepi yang dengan arah yang keluar dari bucu itu. Kalau tadi in menuju ke bucu itu,
Kalau darjah out ni yang keluar dari bucu itu. Okey, jadi simbolnya adalah D out, D out V. Okey. Jadi kita nak tengok contohnya. Ini graf dia, graf terarah. Okey, ada berbilang tepi, ada gelung. Okey. Jadi kita tengok yang A dulu. Okey, jadi A ni in. Okey, bila in menuju ke bucu ini. Bucu A. Yang dimasukkan adalah bucu A. Jadi berapa bilangan yang menuju ke, berapa bilangan tepi yang menuju kepada A, kita tengok. Ini keluar. Yang ini keluar. Okey, kita kelaskan dia dengan contohnya. Ini E1, E2, E3, E4, E5 dan E6. Okey. Jadi yang menuju kepada A atau D ini ni E1 sahaja. Jadi tengok ni, simbol anak panah ini menuju ke A. Jadi bilangannya adalah 1 sahaja. Manakala masih lagi dengan bucu A, yang keluar dari bucu A ada E2 dan E3 yang keluar dari bucu itu. Jadi ada 1 dan 2. Jadi D out ada 2. Maka DV dia 1 dengan 2 adalah D3. Okey, 1 tambah 2, 3. Tengok yang B pula. Yang B, yang keluar dari B, yang keluar pula, yang D apa nama ni, yang in. Okey, D in ini menuju ke B. Jadi yang menuju ke B adalah E2 dan E4 menuju ke B. Okey, tengok anak panah ini. E2 dan E4 ini menuju ke B. Jadi 2. D out, yang keluar dari bucu B, yang keluar adalah E1, iaitu E1 yang keluar dari B. Jadi jumlahnya adalah 3. Alhamdulillah. Bagi C pula, bucu C. Okey, kita tengok yang menuju ke bucu C. Yang menuju ke bucu C ada E3 dan mana lagi? Kita tengok yang E6 ini. Ini adalah gelung. Jadi gelung ni macam cikgu cakap tadi, dia boleh bucu C ni awal, bucu C juga yang tadi bucu akhir adalah bucu awal. C adalah bucu awal dan C juga adalah bucu akhir. Maknanya pergerakan dia boleh ke sini, dari C ke C, ataupun dari sini C ke C juga. Maknanya ada menuju ke C ada 1 dan 2. Okey. Maknanya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Okey. Yang keluar dari bucu C, tengok ada E5, E4 dan E6 yang keluar ni. Okey. Jadi ada 3. Okey. Yang menuju ke C, yang keluar dari C. Okey. Jadi ada 5. Manakala bagi D, D yang menuju kepada D ada E5. Menuju kepada D ada E5, itu 1 saja. Dan yang keluar dari D, okey, kalau tiada, kosong. Okey, jadi DV dia adalah 1. Okey, jadi kita kira 1 bagi darjah in 1, 2, 4, 6. 2 tambah 1, 3 tambah 3, 6. Jadi jumlahnya 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7 tambah 5, 12. Okey, jadi jumlah darjah bagi semua ini adalah 12. Okey. Jadi ini untuk pengetahuan kamu, jumlah ataupun summation of D in darjah sama juga dengan D out. Tengok, D in 6, D out pun 6. Dan summation of D in bagi V tambah summation of D out
bagi V sama dengan summation of dV. Okey, hasil tambah dengan jumlah D in tambah dengan jumlah D out sama dengan jumlah darjah, iaitu 12. Iaitu kita dapat tadi 6 tambah 6 sama dengan 12. Untuk jumlah D in dan jumlah D out mesti sama. Okey. Okey, kita sambung dengan seterusnya, graf pemberat. Okey, graf pemberat ni adalah graf yang mana setiap tepinya diberikan satu nilai yang dikenali sebagai pemberat. Okey, setiap tepi ni, kalau tengok ini graf pemberat, tengok setiap tepinya ada nilai, iaitu jaraknya 3 km, 2 km, 5 km. Jarak antara PR 3 km, jarak antara PQ adalah 2 meter, jarak antara RQ adalah 5 km. Okey. Manakala graf tak pemberat, setiap tepinya tiada nilai. Okey, jadi contohnya yang ini kita tak tahu jaraknya, P ke R, P ke Q, Q ke R. Sama juga dengan yang ini, P ke R, P ke Q, Q ke R, tiada nilai. Okey. Jadi contoh graf pemberat ni ada dua pula. Ada graf terarah dan ada graf tak terarah. Okey, jadi kalau yang ada arah ni, mana ada orientasi ataupun ada arah pergerakan. Okey. Jadi yang ini dia graf pemberat dan dia juga graf terarah. Okey. Untuk pemberat ni dia ada nilai. Ingat nilai. Jadi ingat graf terarah ni, ingat ada arah. Ini ada nilai, dia graf pemberat, tapi dia tiada arah. Maka ini adalah graf tak terarah. Graf tak pemberat tiada nilai, graf terarah dia ada arah. Yang ini sudahlah graf tak pemberat dan dia juga tak terarah. Dia tiada nilai, jarak antara PQ antara PQ dan R, dan dia tiada arah pergerakan. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan. Rajah di bawah menunjukkan graf terarah G yang tidak lengkap. Tidak lengkap pula. Ini tidak lengkap lengkap. Okey. Jadi ini adalah graf terarah G. Dia tidak lengkap ini sebab hanya ada satu arah di sini, yang lain tiada arah. Okey. Kita tengok lagi soalan. Diberi bahawa D in bagi A, bacaan dia D in bukan DIN. Bukan nama orang. Okey, D in bagi A sama dengan 2, D in bagi B sama dengan D in bagi C, iaitu 1, D in bagi D sama dengan 2, dan D in bagi E sama dengan 3. 3 pula, 0. Okey. Soalannya, tentukan jumlah D out bagi V dan jumlah darjah. Okey. Lengkapkan graf terarah G dengan menandakan anak panah. Okey, jadi kita ingat tadi kita ada belajar D in, jumlah D in bagi V sama dengan jumlah D out bagi V. Jadi semua ini kita nampak adalah D in. Okey, maknanya menuju kepada setiap inilah bucu A, B, C, D dan E. Maka kita nak tahu D out, kita tambah saja yang D in, iaitu D in yang pertama 2 tambah 1 bagi B tambah 1 bagi C tambah 2 bagi D tambah 0 bagi E. 2 tambah 1, 3, 4, 6. Maka D out bagi V sama dengan 6. Dan seterusnya kita nak kira, ingat jumlah darjah sama dengan D in bagi V tambah jumlah D out bagi V. Nampak ke? Okey. Jadi kalau in kita kira tadi dapat 6, out pun 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Okey.
Sekarang kita nak selesaikan yang B, kita nak lengkap graf. Okey. Jadi kita lukis balik. Kalau dalam exam jangan buat pada soalan ni. Jangan kamu pergi tanda balik di sini. Okey. Lukis semula graf tu. Okey. Ini A. Contohnya ini E. Ini D. C dan B. Okay. Setakat ini yang diberi dalam soalan hanya ini sahaja. Okey. Kita mula dengan yang kosong dulu. Tengok. D in bagi E kosong. Okey, maknanya untuk menuju kepada E tu tiada. Maka yang ada adalah okey. Kita sekejap okey, abaikan apa yang cikgu baru cakap tadi. Kita mula balik. Okey. Jadi untuk lukis graf ni kita mula dengan A. Tadi cakap mula dengan kosong kan. Mula dengan yang ini kan. Kita mula dengan yang A dulu. Okey, dia bagi tahu yang menuju kepada A ada dua kan. Jadi menuju kepada A. Ini keluar, ini masuk, jadi ada 1, 2. Okey. D in bagi A ada 2. Okey, settle. D in bagi B ada 1. D in bagi C ada 1. D in bagi D ada 2. D in bagi E ada sifar. Okey. Sekarang ni bagi B dah settle, bagi C menuju kepada C ada 1. Okey. Ini menuju kepada C. Okey. Ini settle. Yang menuju kepada D ada 2. Okey. 1, 2. Menuju kepada E kosong. Okey. Inilah arah pergerakan dia. Arah pergerakan graf dan arah yang lengkap bagi G. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Lukis satu graf terarah berdasarkan setiap maklumat yang berikut. Okey, bucu ada PQRST. Tepi ada PQ, PR, PS, QR dan SR. Keadaan yang seterusnya, maklumat yang seterusnya mempunyai satu gelong pada bucu P dan RS berbilang tepi dengan keadaan bucu P menuju kepada bucu P ada 2, menuju kepada bucu P menuju kepada bucu P2, menuju keluar dari bucu P2, menuju ke Q ada 3, menuju kepada keluar dari Q sifar, menuju ke bucu R ada 1, keluar dari bucu R ada 3, menuju ke bucu S ada 1, keluar dari bucu S ada 2. Okey, kalau kita kira jumlah D in dengan D out mesti sama. 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6 tambah 1, 7. 2 tambah sifar tambah 3 tambah 2, 7. Okey, D in dengan D out ya sama. Okey, jadi sekarang ni kita nak selesaikan. Okey, ingat. Kita tengok tepi dulu. Okey. PQ. Okey, jadi PQ ni kita kena ingat. Tadi cikgu ada ajar tulis dahulu bucu awal dan bucu akhir kan. Okey, jadi P bucu awal, Q bucu akhir, maknanya P ke Q. Lepas tu P R. Maknanya P ke R. Okey, ini maklumat yang akan membantu kita nanti. P S. Maknanya P ke S. Dan seterusnya apa lagi yang kita ada? QR. QR berarti Q kepada R dan akhir sekali S R. Maknanya S kepada R.
Okey. Okey, jadi untuk bucu P dia ada 3 tepi. 1, 2, 3. Okey. Ada 3 tepi dari bucu P. Bucu. Okey, P. Lepas tu QS. Ini. Tengok ni, R dan R. Ada apa ni? Ada 2 tepi ke bucu R. Ada 3 tepi dari bucu P, maknanya keluar dari P. Ada 2 tepi menuju kepada R. Okey, jadi kita akan selesaikannya. Jadi kita pun lukis. Contohnya P Q apa lagi, R dan S. Lepas tu ada T kan. Ada T ke? Oh, ada T, bucu T. Okey. Jadi kita cuba tandakan begini. Okey, kita tengok berdasarkan yang kita buat tadi. Mula P kepada Q. P kepada Q. Okey. Okey, P kepada R. Lepas tu ada P kepada S. Oh, baru je. Mana tadi ni. P kepada S. Lepas tu S ke R, Q ke R. Okey. P ke Q. Okey, anak panahnya. P ke Q. P ke R. Lepas tu P ke S. Lepas tu Q ke R, S ke R. Okey. Jadi okey. Rupanya cikgu ada salah faham tadi. Ini merupakan soalan bagi jawapan ataupun jalan kerja bagi A. Okey. Okey, soalan ni adalah soalan yang berbeza. Cikgu pun baru faham. Kita lepas pandang tadi. Okey, ini yang kita selesaikan. Yang selesaikan ini adalah penyelesaian bagi A. Okey, nanti kita akan buat penyelesaian bagi apa ni? Bagi yang B pula. Okey, kita selesai sekarang ini adalah soalan yang A dahulu. Okey. Yang kita selesaikan soalan ini sahaja dahulu. Okey. Jadi kita sudah selesai, sudah siap yang A. Jadi kita nak tengok yang B pula. Okey. Yang B macam okey, kita buat sinilah. Yang B. Okey. Mempunyai satu gelang pada bucu P dan RS berbilang tepi dengan keadaan. Okey, ini sudah kita buat tadi. Okey, jadi okey. P. Lepas tu Q, ada R dan S. R, S. Okey, dia cakap di bucu P ni ada gelong.
Dan RS berbilang tepi. Okey. Lepas tu okey. Yang menuju kepada P2 menuju kepada yang menuju masuk 2 menuju keluar, yang keluar dari P2 menuju kepada Q3. Okey. R. Okey, contohnya yang ini. Bagi R gelong ni akan ada satu ke S, satu R ke S ke R. Okey. Lepas tu yang menuju keluar dari R. Okey, contohnya menuju keluar dari R pergi sini dan pergi sini. Okey. Menuju ke S ada satu, menuju keluar. Okey. Menuju keluar dari Q menuju masuk ada 3. Okey, sambungkan ni. Okey. Dari Q menuju ke Q. Okey. 1 2 3. Okey. Menuju keluar dari P. Keluar dari P ada 1, ni 2. Okey. Menuju masuk 1. Okey. 2. Okey. Jadi kalau kita tengok dia menepati ciri sudah. Yang P menuju ke P ada 1 dan 2 di sini. Kiri ke kanan. Okey. Dari P ke P. Okey, ada 1 masuk, 1 keluar. Okey. 1 masuk, 2 masuk, 1 keluar, 2 keluar. Okey, 2 2. Q menuju ke Q ada 1 2 3. Yang menuju keluar tak ada. Okey. Yang R menuju kepada R ada 1, menuju keluar ada 3. Okey, menuju keluar 1 2 3. Menuju ke S ada 1, menuju keluar dari S ada 1 2. Okey. Inilah gambar ajar. Okey. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih.